Bismillahirrahmanirrahim. Selepas heboh semula skandal pembunuhan dan bom C4 Altantuya Sharibu, rakyat Malaysia mengorek semula akuan bersumpah PI Bala yang mendedahkan secara jelas dan terang bosku ada skandal dengan Altantuya sehingga main lubang jubur Altantuya Sharibu di luar negara. Cukup mengerikan, cukup seram. Kisah benar dan pengakuan berani mati oleh PI Bala dalam satu akuan bersumpah dokumen perundangan mengaitkan bosku antara watak utama yang mengarahkan untuk bunuh dan bom Altantuya Sharibu rupa-rupanya pernah main lubang jubur Altantuya di luar negara. Selain daripada Azila Hadri yang masih hidup, tidak disaman fitnah oleh banduan Najib Razak di dalam Mahkamah Malaysia. Secara terang lagi bersuluh, akuan bersumpah PI Bala juga bosku tidak berani saman fitnah sehingga PI Bala meninggal dunia. Saya cukup memahami perasaan penyokong-penyokong kuat bosku dan keluarganya sangat marah dan malu dengan pendedahan panas oleh Azila Hadri dan PI Bala yang mendedahkan secara eksklusif bosku adalah mastermind dan tok dalang yang mengarahkan Azila Hadri, Sirul Azhar untuk bunuh dan bom Altantuya Sharibu. PI Bala antara saksi hidup yang pernah bekerja untuk bosku dan orang kuat bosku dalam Malaysia. Cerita yang paling panas dalam pengakuan Statutory Declaration PI Bala terus menghantui kehidupan bosku di dalam penjara rakyat. Hantu Altantuya terus muncul hari ini sekalipun peristiwa tragis 18 tahun sudah berlalu. Pembunuhan dan pengeboman paling kejam di dunia atas arahan bosku ke atas mendiang Altantuya Sharibu, mengejar kehidupan bosku dan 7 keturunannya. Saya bacakan dan bongkarkan semula serba sedikit intipati akuan bersumpah yang secara jelas dan terang PI Bala mengkantoikan bosku main lubang jubur Altantuya Sharibu. Sepanjang perbincangan tersebut dan percubaan untuk memujuk saya agar terus bekerja untuknya, Abdul Razak Baginda menjelaskan kepada saya tentang perkara berikut. Dia telah diperkenalkan dengan Altantuya oleh bosku dalam satu pameran berlian di Singapura.
Bosku beritahu Abdul Razak Baginda yang dia ada hubungan seks dengan Ang Tantuya dan Ang Tantuya tiada masalah melakukan seks melalui dubur. Saya ulang. Bosku beritahu Abdul Razak Baginda yang dia ada hubungan seks dengan Ang Tantuya dan Ang Tantuya tiada masalah melakukan seks melalui dubur. Bosku mahukan Abdul Razak Baginda menjaga Aminah iaitu Ang Tantuya kerana dia tidak mahu wanita itu memalukannya semenjak menjadi timbalan Perdana Menteri sekarang. Bosku Abdul Razak Baginda dan Aminah pernah makan malam bersama di Paris. Aminah iaitu Ang Tantuya Sharibu mahukan duit daripadanya justru merasakan dia berhak ke atas komisen $500,000 kerana turut membantu dalam perjanjian pembelian kapal selam di Paris. Pada 19 Oktober 2006, saya tiba di rumah Abdul Razak Baginda di Damansara Heights untuk bertugas waktu malam. Seperti biasa, saya letakkan kereta di luar. Saya nampak sebuah teksi Proton Perdana kuning lalu dengan 3 penumpang wanita. Seorang daripadanya ialah Aminah. Teksi itu membuat pusingan U dan berhenti di hadapan rumah. Lalu penumpang wanita menurunkan cermin tingkap dan mengucapkan Happy Deepavali kepada saya. Kemudian teksi itu terus beredar. Lebih kurang 20 minit kemudian, teksi tadi datang semula bersama dengan Aminah, iaitu Ang Tantuya sahaja di dalam. Aminah keluar dari teksi dan berjalan ke arah saya dan bercakap dengan saya. Saya hantar SMS pada Abdul Razak Baginda dan memaklumkan Aminah, iaitu Ang Tantuya, ada di sini. Saya terima SMS daripada Razak mengarahkan saya lengahkan dia sehingga orang saya sampai. Dalam perbualan saya dengan Aminah, iaitu Ang Tantuya, dia beritahu saya seperti berikut. Bahawa dia bertemu Razak di Singapura bersama bosku. Bahawa dia juga bertemu Abdul Razak Baginda dan bosku sewaktu makan malam di Paris. Bahawa dia dijanjikan sejumlah $500,000 sebagai komisen kerana membantu dalam perjanjian pembelian kapal selam di Paris. Bahawa Abdul Razak Baginda ada membelikannya sebuah rumah di Mongolia, tetapi abangnya terpaksa membiayai semula rumah tersebut dan dia sangat memerlukan wang untuk menebus balik. Bahawa ibunya sedang sakit dan dia perlukan wang untuk membiayai kos rawatan. Bahawa Abdul Razak Baginda pernah mengahwininya di Korea sebagaimana ibunya berbangsa Korea, manakala ayahnya berbangsa campuran Mongolia, China. Bahawa jika saya tidak membenarkannya untuk bertemu Abdul Razak Baginda, adakah saya boleh aturkan untuknya berjumpa dengan bosku? Selepas berbual dengan Aminah, iaitu Ang Tantuya, lebih kurang 15 minit, sebuah proton aerobik merah sampai dengan seorang wanita dan 2 lelaki. Saya kenal wanita itu sebagai Lance Corporal Rohaniza dan 2 lelaki itu ialah Azila Hadri dan Sirul Azhar. Mereka semua berpakaian biasa. Azila berjalan ke arah saya manakala 2 lagi menunggu di kereta. Azila bertanya kepada saya sama ada wanita itu Aminah dan saya kata ya. Kemudian dia berjalan sambil membuat beberapa panggilan telefon melalui telefon bimbitnya. Selepas 10 minit, sebuah kenderaan Proton Saga berwarna biru dipandu seorang lelaki Melayu lalu secara perlahan. Cermin pemandunya sedia terbuka dan pemandu tersebut hanya memerhatikan kami. Kemudian Azila beritahu saya bahawa dia akan membawa Aminah, iaitu Ang Tantuya, pergi. Saya beritahu Aminah yang mereka akan menahannya. Kemudian 2 orang lagi keluar dari kereta dan bertukar tempat duduk. Oleh itu Lance Corporal Rohaniza dan Aminah, iaitu Ang Tantuya, di belakang manakala 2 lelaki di hadapan. Mereka beredar dari situ dan itulah kali terakhir saya menemui Aminah, iaitu Ang Tantuya. Begitulah pengakuan PI Bala tentang skandal bosku membunuh Ang Tantuya Sharibu. Paling sadis,
Paling mengejutkan, bosku rupa-rupanya ada skandal seks dengan Altan Tuyang Syaribu dan mengaku main lubang jubu Altan Tuyang. Andai benar perkara ini fitnah, saya secara peribadi cukup hairan kenapa bosku tidak ada telur untuk saman fitnah semua orang yang mengkantoikan bosku sebagai watak utama yang mengarahkan modus operandi membunuh dan membom Altan Tuyang Syaribu. Azila Hadri dan mendiang PI Bala cukup berani mati mendedahkan perkara ini. Bosku bersama orang-orangnya pernah berkata dalam platform media sosial, mereka tidak saman fitnah Azila Hadri kerana Azila Hadri akan dipancung kepalanya sampai mati di dalam penjara Kaja. Tetapi kini keputusan sudah berubah. Ketua Hakim Negara dan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan tarik balik hukuman gantung sampai mati ke atas Azila Hadri. Azila Hadri tidak lari keluar negara, wahai penyokong-penyokong bosku. Azila Hadri masih hidup dalam penjara Kajang. Dan saya yakin beliau akan terserempak dengan bosku dalam penjara itu. Peliknya, dalam keadaan Azila Hadri dan PI Bala masih hidup dalam Malaysia, bosku dan isterinya serta keluarganya tidak mahu saman fitnah Azila Hadri dan PI Bala. RPK sebelum meninggal dunia membuat akuan bersumpah bosku dan isterinya terlibat dalam pembunuhan Altan Tuyang Syaribu. Dan sewaktu kejadian malam Altan Tuyang dibom, isteri bosku berada di tempat kejadian. Sampai meninggal dunia, RPK tidak disaman fitnah oleh bosku di dalam Malaysia. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Dan saya sekali lagi ingin menyeru kepada bosku untuk bersihkan nama. Kalau betul bosku anak jantan, sila saman semua orang yang mengkantorkan bosku sebagai dalang utama mengeluarkan arahan untuk bunuh dan bom Altan Tuyang Syaribu dalam Malaysia pada tahun 2006 lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa. Bosku tidak ada kuasa pakcik-makcik Oto Arum. Sekian. Game is over, bosku. Terima kasih.